Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan telah menegah yang demikian itu Al-Ash'ari dan Al-Baqilani dan Ibn Hibban, dan ada diriwayatkan dia daripada Malik dan lainnya lain daripada Malik, dan telah mengharukan akan dia oleh kebanyakan ulama seperti Ishaq dan Ibnul Arabi dan Al-Ghazali dan Izzuddin bin Abdis Salam dan lainnya. Dan berkata Al-Qurtubi bahawasanya ialah yang sebenar telah menakal akan dia. Nakal ni pindah cakap daripada ulama mutakallimin, menyebut akan dia oleh Imam As-Suyuti pada kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, kita masih lagi tentang surah Al-Fatihah, kebesaran surah Al-Fatihah, fadilat membaca surah Al-Fatihah. Jadi di dalam Al-Quran ada 114 surah. Dalam 114 surah ni, dia ada surah yang lebih daripada hak lain. Hak lain tu lebih dah, tapi ada yang lebih lagi. Maka yang paling lebih, dia ada lain, Al-Fatihah. Surah yang paling lebih, surah besar ni, Al-Fatihah. Dan hadis ini juga menjadi dalil atas bahawa surah Al-Fatihah itu wajib dibaca pada tiap-tiap semayang, wajib ataupun sunat. Semayang fardu pun wajib baca Fatihah, semayang sunat pun wajib baca. Padahal semayang sunat je, tapi wajib baca Fatihah. Nak semayang tu sunat, tapi bila dah semayang sunat, dia wajib kena ikut peraturan. Lepas tu dalam wajib ada sunat, dalam sunat ada wajib. Dan tiada sah sembahyang yang tiada dibacakan Al-Fatihah padanya pada sembahyang. Kerana sembahyang ni dia ada Fatihah dalam. Sekalipun sembahyang jenazah, dia ada Al-Fatihah juga. Telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Tirmizi dan Nasai akan suatu lagi hadis yang menjadi dalil atas tiada sah sembahyang yang tiada dibacakan padanya akan Al-Fatihah daripada Ubadah bin Samit, bahawa Nabi SAW bersabda, La sadata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang bagi mereka yang tiada membaca akan Fatihah Al-Kitab. Fatihatul Kitab maknanya pembuka kitab. Kitab mana buka? Kitab Quran. Nah, Al-Quran tu kitab dah. Niat kita baca ni pun kitab juga. Tetapi Al-Quran adalah kitab yang turun daripada langit. Kitab Samawi dia panggil, yang diturunkan daripada langit. Yang merupakan kalam Allah. Maka Al-Quran yang ada pada depan kita ni, yang ada di rumah kita 30 juzuk tu, dimula dengan surah ni dulu. Maka digelar surah Fatihah. Fatihah ni pembuka. Pembuka. Kalau fathun makna buka. Fatihah yang membuka. Jadi kita buka Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Baru jumpa Al-Baqarah Al-Islam ni, digelar surah Al-Fatihah. Berkata Tirmizi, dan bermula atas hadis inilah amal di kebanyakan ulama daripada sahabat, setengah daripada mereka itu Umar bin Al-Khattab dan Ali dan Jabir dan Imran bin Husain dan lain. Kata mereka itu ulama-ulama sahabat tiada memadai semayang yang batal semayang melainkan dengan membaca Fatihah. Jadi kalau tak ingat baca Fatihah, dah hadang dengan sujud sahwi saja, kena tambah rakaat yang lain. Rakaat hak tak ada Fatihah tadi tak sah. Kita teringat dalam tayat akhir, bahawanya kita tadi rakaat terakhir tak baca pun Fatihah. Kita ralik tak ni, maka tak boleh sujud sahwi baru salam tak. Mereka kena bangun semula, baca Fatihah, rakaat semula, dan tahiyat akhir semula selepas dua sujud, baru sujud sahwi. Sebab dia rukun semayang. Rukun kalau tinggal tak boleh sujud sahwi saja, kena ulang dulu rukun. Kalau tinggal sunat apa, kita nak salam lela-lela tu, teringat, tak baca kunut subuh. Terlupa kunut dah. Tak payah bangun. Kalau bangun batal. Ada tak imam bangun? Turun sujud dah. Terus tinggal kunut subuh.
Bangun semula cacam. Tok Imam bodoh. Makmum pula ikut, batal habis. Dan Tok Imam tak mau mengaji. Tok Imam bukan makna orang alim. Dia kena mengaji ya. Menaikkan Tok Imam tu dia alim. Baru Tok Imam tak payah mengaji. Dia sujud dah. Tinggal tu doa kunut, naik bangun congok. Habis ikut. 2-3 sah belakang, naik habis. Semua batal belaka. Tu nak pandai lah. Sebab semayang tak pandai. Dia ada politik dalam semayang. Macam mana cara? Kalau Tok Imam salah, kita nak pandai ke mana? Dia ada politik pula. Nak takbir diri lagu mana? Dan Tok Imam lagi ngajar, mau lagi. Tok Imam, ada kat sini lah. Dia pergi ngajar bukit kita, dia pun tu pergi duduk luar, lepak apa semua. Isi masuk mula. Tapi buat dah betul sekarang. Bila salah tu ikut imam, tak ikut dah Tok Imam. Tok Imam salah tak ikut, Tok Imam betul boleh ikut. Sebab apa? Sebab di luar semayang supaya kita ikut pemimpin. Kerana di luar daripada surau masjid ada pemimpin, ada menteri, ada raja yang memerintah kepada rakyat. Kita sebagai rakyat wajib kita patuh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taat kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan kamu kena taat kepada rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Wajib kena taat, jangan main. Tapi kalau tu imam bang 5 rakaat boleh ikut. Tak boleh kalau kita ikut gelang kita. Maknanya dalam semayang tu imam dah buat salah, kita tak boleh ikut. Di luar semayang kalau pemimpin salah, tak boleh ikut. Sebab latihan semayang jemaah mengikut imam adalah latihan untuk kehidupan harian kita 24 jam. Nampak? Dalam kehidupan di luar daripada jemaah. Tu baru betul. Ni Tok Imam naik, dah ikut kalau salah. Tok Imam luar ikut molek-molek ada. Tak boleh. Jadi bila kita tinggal rukun, tak memada kita hanya sujud sahwi, mesti kena buat semula rukun. Maka benda apa yang kita buat selepas tinggal rukun tu, hangus dia panggil, tak pakai lagi. Padahal selepas tadi rakaat keempat kita sujud, kita rokok, kita tidak, ada duduk pula, tak pakai belaka dah. Sebab apa? Sebab Fatihah tak ada. Apa yang tertinggal selepas tu, maka hangus habis, kena ulang balik. Macam orang pergi haji dah Mekah, dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Melantar tu boleh, wajib ke rukun? Melantar batu dalam jamrah, wajib ke rukun? Kalau kita tak lantar, sah tak haji? Sah juga haji, berdosa tinggal hak wajib. Tapi sah haji, ropong lah sikit. Tapi sah. Tapi kalau kita kita pun sembelih kambing, boleh bayar dam. Tak apalah wajib haji. Tapi kalau tak ingat wukuf, boleh bayar dam. Hangus licingnya pasal dia rukun haji. Tu dia ada beza. Ada orang mesti haji pergi tak ingat wukuf. Dia terperangkap dalam bas. Bas tu sibuklah orang berpuluh berjuta-juta ni. Jadi bas nak pergi dengan dalam bas tu tak boleh nak sapa. Mereka kena turun daripada bas, jalan kaki, baru masuk dalam tanah apa benda ni, sepadang Arafah. Bas tu berhenti luar. Bas dah nak pergi dah, duduk dalam bas tu sampai esok. Duduk situ, orang lain turun jalan. Jadi tengah malam habis dah tempoh. Dah pagi raya baru dia pergi di Arafah. Tu dia kata pasal dia nak pergi Mekah, khusus 2 minggu ni. Orang ngaji kitab tu 2-3 tahun. Tak, biar betul molek. Ni dengar nak pergi Mekah, pergi ketek khusus 2 minggu. Kalau tu ajar pula nak kerja duit. Kalau ramai kau hitung, suti pala 300. Biar tak jiwa harah tak apa. Tak, balik tak sah. Tak sah haji. Tak ada hukum. Dia kata duduk lampas. Dia kata aku nak pergi guana dah. Pas jeng tak boleh jalan. Dah jeng mu turun jalan kaki. Duduk ramai-ramai tu macam orang bodoh. Lepas habis waktu. Pasal tak tahu hukum. Kalau dia tahu hukum tak boleh ni, kita duduk lampas ni. Masa nak habis dah. Tak. Jalan kaki ya. Dia lagu tu. Jadi belajar tu penting. Kalau tak belajar, dasar kata kita, Tok Imam tak betul. Tak ni ya. Tok Imam tinggal kunuk, sujud dah, naik semula. Baca semayang Tok Imam.
Kerana ilmu tu penting. Dan dengan dialah berkata Ibnu Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq, maka atas zahir hadis inilah dijadikan Fatihah itu satu rukun daripada rukun sembahyang. Dan kerana Nabi SAW selama ia sembahyang dengan mendatangkan akan rukun Al-Fatihah. Yang diriwayatkan, yang kita dengar, yang diambil oleh para sahabat, Nabi ini sentiasalah sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang jenazah, sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang malam, dia baca Al-Fatihah. Dia ibu, dia panggil Ummul Kitab, ibu kitab. Kitab hak 30 juzuk Quran tu, ibu dia Al-Fatihah. Nah, khabar dari kita, segala maksud Al-Quran duduk dalam Al-Fatihah. Kalau nak mengaji tafsir Bismillah aja 2 tahun baru habis. Dah habis lagi tapi 2 tahun padam. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dah kita macam mana ilmu kita. Budak-budak muda lah ni, nak reti apa. Habis jadi setan, jadi beruk lagi budak-budak. Mak kolong putus ranggas. Ayah jadi persik dalam rumah dengan seluar pendek, dengan lagu, dengan apa. Tak ada apa-apa. Tengok-tengok sekali kedai kopi, biung-biang motosikal. Macam anak bapak kafir laknat. Mak orang Islam, ayah orang Islam, masa beranak bang telinga kanan, komak telinga kiri, besar jadi iblis. Iblis yang tak kenal rumah Allah. Ni rumah Allah ni, buruk-buruk. Orang mari semayang, orang Islam ni mari semayang. Dah kalau kafir Buddha, mari tak mari. Anak beranak dia. Gitu je. Pasal apa? Lara. Pasal nafsu. Ini menang ni orang kafir. Kafir menang. Dalam keadaan sekarang. Dalam satu perhimpunan paderi-paderi besar. 100 tahun dulu. Di Jerusalem. Di Palestin. Dekat Israel. Paderi Zweimer. Dia kata kepada penjajah, ketua-ketua penjajah, wakil-wakil penjajah negeri umat Islam. Ni ada jajah ni jajah Afrika Utara, ni jajah Malaysia, ni jajah macam-macam. Dia kata, tahniah kepada kamu kerana telah berjaya menjadikan negeri-negeri umat Islam satu generasi yang baru. Maknanya berjaya dah penjajah ni membentuk satu generasi baru anak-anak orang Islam. Iaitu generasi orang Islam yang tidak kenal akan Tuhannya sendiri. Itu sungguh. Tak kenal Tuhan bila budak-budak ni. Buatan di penjajah. Nampak? Masa dulu Dulu. 100 tahun dulu. Kamu telah berjaya mendidik satu generasi umat Islam yang tak kenal Tuhan dia sendiri. Yang tidak mementingkan perkara-perkara agama. Betul? Itu sungguh. Benda agama kita dah buat tak penting. Yang penting cari makan. Agama tak penting. Hak tu benda sampingan. Nampak? Tekah-tekah baru kita pergi. Hak penting cari makan. Macam mana nak ambil cari makan, nak dapat banyak, nak sipang, nak begitu, nak begini. Nampak? Ada. Betul sungguh kata Padri Zweimer. Jadi generasi baru umat Islam, tak kenal Tuhan, tak penting perkara agama. Kerana dan mereka generasi umat Islam, kamu berjaya membentuk sebagai satu masyarakat yang hanya suka kepada berseronok dan bermain-main. Sungguh 100 tahun dulu dia cakap ni. Berahi main, berahi galak, berahi berhibur. Bila penjajah telah lari, maka ditinggalkan orang Islam yang memerintah, tetapi otak dia dijajah oleh barat, oleh kafir laknatullah. Apa kela ni? Tengok fikiran orang pemerintah-pemerintah yang diberi kuasa, semuanya kepala otak dia iaitu cari makan, nak galak, nak suka, tak mau balik kepada Islam. Bila tengok budak-budak Melayu jadi punah habis. Punah habis. Jadi orang kenal Quran, hidup orang motosikal, reti Quran. Hak gisu dah tak reti-reti. Kenal Nabi, kasih ke Nabi, ada. Padahal Rasulullah SAW pesan, adzibu auladakum bisalasati khisali. Ajarlah 3 perkara kepada anak-anak kamu. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kasihkan kepada nabi kamu. Wa hubbi ahli baitihi, kasih kepada keluarganya
Yang ketiga, hubbi qiraatil Quran, kasih membaca Quran. 3 perkara. Ajar anak-anak orang Islam. Kita ni orang Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah. Benda kita ajar anak kita, kasih pada keluarga Rasulullah. Ajar. Kita umat sesat barat. Sesat Kalau bang buka buku hadis, kalau buka buku Quran. Hak Nabi suruh ajar lain, kita pergi ajar benda lain. Nah, orang kata musafir straight kena kanan, kita straight kena kiri. Dia panggil sesat tau. Sesat lah tu. Dan kita bukan saja kanan kiri, tak kiri, kanan kiri, kepala hutang tau. Boleh pada sesat tau. Ni nak balik semula ni. Balik semula ni, orang tak pergi kabur seorang-seorang di rumah, kena keripung surat. Bila dengar. Nampak? Bila hadir pada majlis ilmu, nampak? Para malaikat ni menurunkan rahmat. Bila rahmat, nampak? Hati kita jadi lembut, mudah nak beki, mudah nak insaf, berasa nak taubat, berasa nak beki diri. Pasal ni dengan sebab rahmat ramai. Nah. Jadi buku cerah ke hati tak kelabu-kelabu. Padahal ramai padang waktu urut gelap pula kat gigi. Beragak pula tak kena. Dia main gitu dah bola kada mampu gerak. Allahu Rabbi. Memang betul. Generasi yang dibentuk oleh penjajah sampai sekarang tak kenal Tuhan. Tak percaya dia luar sipang. Diaji, nampak wakat tapeh kakak budak-budak kupu. Ya tanya. Ma'rifatullah, akidah ahli-sunnah wal jamaah. Benda yang akan ditanya di dalam kubur satu persatu, 7 hari 7 malam soalan. Geti budak-budak ni. Nampak? Bertiga ni semayang pun tak. Dia syaitan dah. Mak iblis dah. Ni lagu dia senang keduk kapok dalam rumah. Mak. Ayah cari makan macam lembu. Tak tahu benda. Turun pagi balik cang. Kira nak meh. Nak meh. Lembu dia fikir tak macam mana nak fikir tentang masalah masyarakat sekarang jauh daripada hidayah. Lembu fikir begitu. Dah kalau ni fikir tak? Fikir nak perut kenyang tak? Tak sama dengan lembu. Sama lah. Bukan sini cerita ni. Australia. Sama. Sedangkan manusia dia boleh akal. Akal itu dibimbing oleh cahaya Al-Quran dan Sunnah. Supaya kita afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak bertafakkur? Memikirkan kejadian-kejadian. Asal kita nak balik ke mana? Bekal banyak mana? Benda yang terjadi kepada generasi kita. Murtad 250,000 orang. Murtad ni hak Islam masuk Kristian. Bukan Kristian masuk Islam dipanggil murtad. Nampak? 250,000. Bila Tok Guru usul dalam parlimen minta supaya buat satu guban undang-undang murtad kerana parak dalam ni, maka setuju belaka parlimen baru usul ditolak, malah nak layan. Maknanya biar murtad habis, jadi kafir belaka dia ni. Dan kita nak agak benda lagi. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah, di mahkamah Rabbul Jali lagi. Kita duk kira cari makan senang, boleh baca, boleh mata cakur tu. Nampak? Murtad pasal sako murtad. Jadi kafir, kekal patak ngaka anak-anak orang Islam. Kita nak fikir tu. Kita fikir esok macam mana nak boleh fikir. Macam mana nak boleh basikal. Macam mana nak boleh baja. Tu sama dengan datang. Tak ada fikir dah dia. Dia tak apa lah. Dia bukan khalifah Allah di muka bumi. Dia tak akan kena tanya balik. Dia akhirat nanti. Kita kena tanya. Macam mana kita boleh jadi ikut orang kafir main pagi petang. Tak fikir dah tentang kebesaran Allah, tentang murka Allah. Orang kafir tak fikir. Kita dah ikut dia. Cara hidup macam bapak kafir. Dengan berjoget, dengan TV, dengan drama, macam-macam cerita. Sama dengan rumah tak pek. Macam rumah orang sembah berada. Tak ada beza sikit. Tak kenal surah, tak kenal kitab. Padahal Al-Quran turun kepada kita. Nabi pula tinggal hadis berpuluh-puluh ribu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana kamu jadi kafir ni semua ni? Yang mu jadi engkar ni buat apa? Yang mu tak mau ikut Islam ni buat apa? Yang mu ikut orang kafir gitu buat apa?
panggil Tuhan. Nampak? Padahal dibacakan Al-Quran di hadapan kamu. Ayat Quran berapa puluh ribu kali dengar dah kita. Guanya yang sesat juga Tuhan kata. Wa fikum rasuluh. Hadis bertambung-tambung. Guanya sesat. Sesat pasal kita tak buka. Dak buat pedoman. Dak baca dia, dak baca hadis. Baca surat khabar, Quran kami. Tu kata sesat. Nah. Tu imam patak neraka. Ustaz patak neraka. Dan nak agak anda. Ustaz bahang rebel. 12%. Nak pakai kereta second hand, tak. Bini ustaz ada rambut bang. Nak baru. Ustaz takut bini. Bang, rebel-rebel lah bukan ni seorang. Ustaz bangun pada masyarakat jadi polong plastik. Betul tak? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang melakukan riba di dalam dunia tidak bangkit di padang mahsyar nanti melainkan seperti bangkitnya orang yang mabuk terhoyong-hayang dirasuk oleh hantu syaitan. Ya Quran. Dan ustaz bahang rebel panjang 12%, 8%, 9%, ustaz bangun lagi dalam keadaan macam hantu gila. Duk guru orang baca kitab jadi mabuk habis. Dah tu ustaz dah kalau JKK. Nampak? Hak lawan Islam, hak lawan ulama, hak tak reda tengok Islam menang. Nampak? Ambil anak sangat. 3% naik. Mampu kira kamu. Habis gas naik pariah. Dia free belaka. Semua free. Kita kena bayar belaka. Tapi lah kerana kita ni jenis makan meh. Dia cocok hijau terik. Sambut terik Allah meh depan. Jalan juga. Ada apa-apa. Hari ni habis belajar kedai kopi. Aku tambah dah. Aku serik dah. Dah saya cakap lebong lah. Lain siapa masuk lagi. Pakoh pula. Ini bukan politik. Nampak? Ini nak menyelamatkan bangsa Melayu. Bangsa Islam. Gereja tu. Di UPN. 6 orang siswi Islam. Masuk Kristian. Nampak? Balik pakai jibat kapung. Tak tahu anak siapa-siapa. 6 orang dah. UPN. Gereja dibenarkan di pintu masuk UPN. Budak-budak buat demonstrasi takak budak-budak. Dibenarkan juga gereja. Malah target nak mengkristiankan semua umat Islam lagi. Kita nak cari makan ni. Sibuk tu saja. Makan rasa susah lah dicari kita. Gaji kita habis BT. Habis cek dua kepala ni. Gaji habis BT. Gaji nak habis BT. Dulu libati duduk tengah jalan. Gaji habis. Dah habis ada ke? Habis tak ada. Ada samah tau. Tu orang ni PT dah habis. Kan nak benda ni PT dah habis. Nak 5 juta awak ada. PT dah habis. Dah susah PT. Akidah kau sikit. Nampak? Jadi penuh habis. Manusia tunduk kepada PT wang ringgit. Kalau PT kau 2 tengah hari berebut. Makcik tu nak mampu. Beratur biar jalan. Pasal JKK nak PT. Kalau dengar biar rumah tak hari. Tak hari. Jadi iblis. Jadi bapak tahu belaka. Ke tak tahu? Ada pun sebab dinamakan surah Al-Fatihah itu Sab'ul Masani. Telah bersalahan ulama padanya berkata Al-Karmani pada Hamish. Hamish ni mana tepi kitab Sunan Tirmizi. Bermula makna Sab'ul Masani itu 7 kalimah yang diulang-ulang baca, iaitu Allah dan Rahman dan Rahim dan Iyyaka dan Sirat dan Alaihim. Itu 7 Sab'ul Masani. Kita dah sebut sama 17 kali sehari. Kalau orang yang semayang cukup 17 kali sehari. Kerana kita ada semayang subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3, Isyak 4 balik, 17 rakaat. Kena baca Al-Fatihah. 17 kali sehari baca Al-Fatihah. 17 kali sehari kita kata Alham. Nampak? Supaya kita ni nak betul-betul faham dan jelas maksud Al-Fatihah di dalam diri kita. Dah kali 17 kali bersehari kita sebut benda tu, kita tak erti juga. Gila tak? Kalau kita sebut sehari sekali, benda tu, perkataan tu sehari sekali je kita sebut.
Kita ingat tak benda tu? Ingat. Dah kalau 17 kali, lebih pada ingat lagi. Dah mana lawan Tuhan kau? 17 kali baca Al-Fatihah. Pasal dah erti. Benda makna Al-Fatihah. Dah erti. Kalau dah erti tak tahu 17 kali. 17,000 kali sehari baca. Tak jadi apa. Betul tak? Dah erti benda makna. Alhamdulillah maknanya kebesaran itu milik Allah. Puji itu milik Allah. Jangan kita lupa kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dan supaya ingat, Alhamdulillah 17 kali kata. Segala puji sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Nah, manusia ni kalau nak kira tak layak dipuji. Hakikat puji milik Allah. Alhamdulillah, hakikat puji tertentu hanya milik Allah. Kerana Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Kita ni dengan bantuan Allah ni. Kalau Tuhan ada batu, dah boleh gerak. Nah, kenapa kita lupa kepada Allah? Allah yang maha besar. 17 kali kata Alhamdulillah. Ar-Rahman 17 kali pula baca. Benda mana Rahman? Ar-Rahman yang sangat murah. Murahnya Allah Ta'ala ni, kita dah ikut Allah pun ni makan kenyang tak? Ni hak lawan Tuhan, hak mabuk, hak ketaruh harap tu, makan kenyang-kenyang dah. Siapa beri rezeki? Allah ha? Dah yang mana yang kita takut ingat? Nak duduk atas kalimah yang hak. Kita nak memperjuangkan agama Allah. Hak lawan Allah tu, Tok Cia tu, makan kenyang. Tiga lain atas dahi. Baju dah bakar, minyak hitam. Nah, duk sembah berhala. Makan kenyang. Siapa beri makan? Tok pekong dia. Allah Ta'ala belaka. Hak sembah salik, sembah api, sembah tunggu kayu, kenyang belaka. Itu murahnya Allah Ta'ala. Padang dengan Ar-Rahman je, kita tak takut dah kepada manusia. Tak bimbang sikit dah. Kalau tak boleh piti, tak boleh projek, tak boleh wang isam, tak boleh sagu hati. Pasal apa? Tuhan bersifat dengan Ar-Rahman yang sangat murah. Dah kalau hak lawan Allah, lawan ulama, lawan tok guru, makan kenyang, dah kita susah apa. Dah. Kita tengok dia mewah. Mewah pasti dia dah. Dia musuh Allah, dia kena mewah. Dalam dunia, sebab dunia ni milik musuh Allah. Dan kita orang beriman, benda milik. Milik syurga. Sekali seorang ha? Atas dunia memang susah. Nah, hak senang siapa dia? Firaun. Raja besar. Duli yang mulia. Dia besar kali. Firaun. Hak mengaku Tuhan, kenyang dia. Duduk dalam istana. Korung. Hak gila babi ni. Nampak? Boleh harta dah ingat Tuhan. Senang tak dia? Senang lawan Tuhan. 6 ruk. Hak nak bakar Nabi Ibrahim AS. Musuh Allah. Dia macam mana? Kau perak dia. Raja besar. Nah. Dia hak ikut. Hak mana? Hak Tuhan kasih. Tuhan kasih Nabi-Nabi. Nabi-Nabi. Nabi Lut. Nyambak di kaum dia. Nabi Nuh nya kena di kaum dia. Hak Tuhan kasih man. Lepas kita dia kena kena. Memang dia rohok. Nah. Pilih nak masuk belah mana? Nak masuk belah 6 ruk. Nak masuk belah Nabi-Nabi. Pilih je lah. Nak masuk belah 6 ruk. Esok ambil barang. Dia memang senang. Pasal dunia ni milik dia. Al-jannatu ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini seolah-olah penjara bagi orang beriman dan seperti syurga bagi orang yang engkar. Orang yang lawan Tuhan. Nah, macam surga bagi dia. Tengoklah dia jadi pembesar, anak dia bilion-bilion bahan projek. Dah, masing-masing hak berhenti dah aja 5-6 beradik tu bilioner belaka. Bahan piti. Nah, apa dia selapih dia boleh. Dunia ni memang tempat dia. Akhirat dah boleh pokok ni. Dah sehangang lah kalau jenis melakukan benda-benda maksiat kemungkaran, hak sekat Islam daripada naik, hak lawan jemaah, hak ni tak ada bagian dalam syurga. Tuhan tak buat syurga untuk pokok ni. Jenis melakukan macam-macam, menimbulkan macam-macam benda mungkar dan benda fahsyat, tak ada cang syurga ni. Tilkal darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Syurga ini kami bina
Comel-comel. Kami letakkan di dalam syurga berbagai hiasan, kata Allah. Dengan bidadari, dengan kenderaan-kenderaan yang mewah-mewah, dengan mahligai-mahligai yang air berlari di bawahnya. Untuk siapa syurga? Untuk orang-orang yang bila duduk dalam dunia, dia tak ambuh kelebihan. Dia tak berebut pakat. Dia tak cari kemasyuran. Untuk orang ni syurga. Wala fasada. Dan bukan orang-orang yang melakukan maksiat. Tandingan nyanyi dia habis anak dara, musik ketang habis. Anak dara orang Islam punah jahanam habis. Keluar dalam harian Metro 200,000 semua sekali terlibat perempuan Islam kerja rumah huruf. Huruf siapa? Huruf Cina kafir laknatullah. Kita beranak ke anak kita besar huruf bapak kafir. Dah benda nak jadi. Kita tak mau mikir lagi. Bila tak mikir tentang masalah umat Islam, bukan umat Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaita minhum, Nabi kata, mati ayat. Barang siapa tak mau cara benda yang berlaku pada umat Islam, bukan umat Islam, tak apa. Haji tak mau cara apa? Tak mau cara, kita buat lagi modek 3 kotak saja. Tak apa. Mampu lagi buat jarak. Namun bukan kalangan umat Islam, Nabi kata. Faham lagi? Dia kerah sikit. Kerah baru bangun. Dia gitu. Pembaik tak bangun. Suka nak haji. Jangan tak lain. Dan Rahim. Rahim ni sifat kasih sayang dan ia kadang sirat dan alaihim. Atau maknanya diulang-ulang baca dalam sembahyang pada tiap-tiap rakaat. Cuma sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Ulang sama naik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula. Mekah pun baca Fatihah. Dini pun baca Fatihah. Sini baca Fatihah sama. Ni ayat yang paling bisa. Paling banyak orang baca. Nak? Bukan kata semayang aja, majlis tahlil Fatihah kok. Nak tu imam kata Al-Fatihah. Tak? Orang ramai ingat. Kalau tu imam kata Al-Waqi'ah, balik awal kita. Kau mana pula turun ni? Tu dah kerja dah, aku dah ingat. Muncul Al-Fatihah. Tu pun lama juga. Siratal Labi. Baca Quran pelak nak mampu. Cakap pandai wong. Pasal. Tu kata pasal kita ni generasi tak didik Al-Quran daripada kecil. Kita kena menyesal. Zaman lampau kita menyesal lah. Allah Ta'ala apung dosa kita. Zaman dulu ni. Ni kita ni baru nak gerak balik kepada Islam. Mudah-mudahan Tuhan terima kita ni. Tuhan beri panjang umur lagi. Dan belajar agama dan betul. Pasal lama lara kita ni. Anak-anak kita bila. Banyak mana dah kita tak suruh dia dengan perkara-perkara kebajikan Islam. Banyak dosa kita ni. Lepas tu dengar utung. Ada makan lagi? Ada? Ada makan pula. Nak benda lagi. Berat ke ringan? Sudah mana berat? Kenapa aku tak setuju? Dengar lagi, beri makan lagi, dah benda nak lagi. Tak ada benda-benda dah kita. Kalau kira datang dah kita ni, dia tiap-tiap malam kena dengar semua. Sebab sekali dengar, sekali ingat. 2 kali dengar, 2 kali ingat. Tak dengar, tak ingat pula. Gini kita, gini faham. Kali katok baru jalan, tak katok tak jalan. Jadi biar acak sikit. Tak ada orang tak, pergi cari kat lain. Jangan orang hadari sudah. Balik awal. Dia gelak gambar lah, kita nak tumpang kan. Dan kata kil, makna masani itu yang dipuji-puji kerana dalamnya ada pujian-pujian dan doa. Allah besarnya pengetahuan Al-Quran. Kita tak tahu terpedaya lah dengan gaya hidup dunia ni. Siapa masa senang, siapa masa susah, pegang tu sudah. Orang yang nak Tuhan nak dia jadi senang, dalam susah jadi senang. Betul tak? Kalau Tuhan nak susah, dalam senang jadi susah. Tengok menteri ni. Dalam jadi menteri, dadanya perik dah orang. Balik kampung. Tanam jagung.
Dalam senang, dah susah. Dalam susah, dah senang. Senang sama pun ada juga. Susah sama pun ada. Tapi kita ingat, di dalam susah tu dia ada nikmat. Dalam senang, banyak bala. Tidak apa. Ni yang kita mari ni, pasal apa kedana ni, mari. Kalau kita ni korporat ni, pendapatan juta-juta sebulan, mari sini tu lah. Bolayang lah. Ni maksudnya duduk negak atas meja snooker. Duduk tim bola ping. 6 mata. Hak puan 2 ekor duduk atas meja. Ni pasal basak ni, mari surah. Dah basak tu nikmat. Kalau kita kaya boleh mari sini. Kalau kita sekarang menjadi menteri besar nak mari sini. Jauh. Dia baca daun macam ni. Puan jadi meja. Tak? Ni mari dah ni mari. Mari basak hari ya. Sungguh. Jadi basak apa kedana pakai susah ni. Kita tak kaya mana. Dang mari surat. Boleh projek cek-cek dang. Dang projek besar boleh mari surat. Boleh buat projek buat stadium. 800 juta. Boleh pergi surat. Dang. Kecil tak betul. Tak? Tak dang nak kerja sendiri. Tak sungguh. Tu ada nikmat. Tengok orang sihat tu. Bila-bila jalan ada sebut Allah. Dalam nikmat tak ada. Dia tengok orang sakit hospital. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah tak mau. Kalau sakit. Bila senang megah. Bila sakit ya Allah. Itu manusia. Jadi dalam sakit tu. Dalam bala tu dia ada nikmat dah. Kita kena ingat. Kita susah orang lain. Daripada dulu dah kerja kuat, dah senang-senang pun. Bodoh sungguh. Senang pun dah pergi dua ni. Tak bangang tu. Akhirat tu senang. Dunia mana boleh senang? Tak senang. Akhirat baru senang. Dunia kena cari makanan, kena tu, kena ni. Kaya mana pun kena suat lah mulut. Tak? Kita dah ada. Kita kaya sangat. Kita berhenti kerja. Kita duduk. Kita minta tuan kerja suat. Tak ada, layang ke mu. Mu suat diri, mu kaya ni pun. Dan akhirat, bidadari suat. Tu lah gila ke dulu. Miskin apa dia nampak tu, akhirat. Dia baru orang senang duduk nengung gitu je, orang mari suat. Tak? Bini kita atas bini nak suat. Kepung. Berabi PT boleh. Kalau baru nikah boleh lah. Bang. Bayar anak 3 orang, Pak Onggal panggil. Ada pula panggil Pak Onggal laki dia. Dia kata Pak mu dah laki aku. Siapa panggil Pak? Dah biasa panggil Pak manja. Kepala otak mu manja Pak. Panggil dah abang. Tak? Biar tua dah pun boleh cucu. Kalau puan dengar tak jadi bagus lagu tu. Dalam surga dah tak. Kerjanya menyanyi-nyanyi je. Dalam surga. Sebut dalam kitab-kitab hadis perempuan bini dalam surga. Ni kerja je nyanyi je. Nyanyi jimok. Tak ada kerja lain. Tak, ni cerita betul. Nampak? Kerja dia suami mari nyanyi. Hibur hati suami. Isteri dalam dunia kan nyanyi berabai. Wak mulut. Anak-anak kalau mak ada tamu main tanah, gabu. Dia main tamu dah sampai mak aku ada tamu. Bledai. Tak ada jelek mata, dia boleh kejam mata tidur. Dah putih mulut, pak bunyi. Ni gapuang, bodoh-bodoh sungguh. Suami kita kan. Jadi ni balasan hak comel. Senang apa kat kita ni? Jadi mati. Senang pun ni. Tengok nabi-nabi ni susah belaka. Tengah semayang oleh peruta tak belakang. Nabi Saleh raikat belah 2 dengan gaji togok. Tu kekasih Allah Ta'ala belaka. Pasal bukan tempat senang macam ni. Kita nak dengan sifat rahim Allah Ta'ala. Iaitu Ar-Rahimu fil akhirah. Bila di akhirat, orang yang ikut Allah dan Rasul saja Allah Ta'ala beri nikmat. Hak lawan dia, puak-puak ni, hak deraka, hak zalim, hak tipu orang, ni dalam api neraka. Hak berpaling daripada ajaran Quran, daripada hadis, nak baca saja bertanding tapi tak mau ikut hukum, hak tu patak neraka. Bukan awak tanding saja. Baca rawi lawan Rasul, tak mau ikut Nabi. Dia tukang baca rawi. Al-jannatu wa na'imuha
Tapi tak mau ikut. Tak sokong ulama. Sokong bapak tahu. Orang buat masjid. Tak payah baca rawi ya. Baca buku nombor ekor. Buat berlagu. Apa benda. Nah. Kucak bubur surga. Sambut awal Muharram. Awal Muharram ni benda. Hijrah Nabi. Nah. Mendirikan daulah Islamiah di Madinah. Ni kita kucak surga. Orang nak buat dengan Islam sekat. Dah ya kucak surga. Kucak minyak tar. Kerja malam dalam. Tak faham-faham. Tak sungguh. Jadi bodoh permainan. Kita lawan Rasulullah. Sambut tengok Islam jadi tinggi martabat di dalam negara. Kita selawat. Kita baca rawi. Apa benda macam budak-budak gila. Nah, biar betul-betul. Kalau kita baca rawi tanda kita kasih kepada Nabi. Bukan pada bacaan saja. Dalam kehidupan. Mana-mana orang yang tak mau ikut jejak langkah Rasul, jejak langkah Nabi, aku berpisah daripada orang. Baru tu. Ni kita ikut lah. Orang ikut tek cari makan. Makan lagi orang ni kita berapa hari tidur. 3-4 hari ke bahan tanah. Tempat sebenar orang beriman tu. Di akhirat. Bukan sini. Sini tempat orang kafir senang lenang. Tempat ahli zina, tempat ahli judi, tempat orang mabuk. Dan pada hadis ini juga menerangkan bahawasanya surah Al-Fatihah itu ialah Quran Al-Azim. Quran yang azim, Quran yang sangat agung. Tak agung, apa orang yang baca dia surah Al-Fatihah ini, mana-mana ayat sekalipun surah ni akan datang balik. Memberi syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dan kalau kita baik orang dia boleh tolong kita lepas dia mati. Tak boleh tolong, yang kita takut nak ke dia. Dia kekeh boleh tolong kita kalau kita mati. Lagu ni dah kita sampai tinggal Quran. Satu penghinaan kepada benda yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ni diberi kepada kita. Pada panggil Al-Quran, mana benda yang dibaca-baca. Daripada lapar qira'a yaqra'u, qira'ah Al-Quran yang dibacakan dia. Dah baca ke tak? Dah baca. Dak apa dak lagi labu-labi. Semalam dah jadi. Semalam bawang putih, bawang merah. Dok main gitu mampu kah habis 3 bulan tu. Lepas tu dah kalau mati lagi baca Quran lah. Abang-abang dia baca. Nampak? Pasal mak kita hatilah dia baca tolong-tolong. Baca apa? Dah mak masih dia baca Quran dah. Dah tengok drama. Pasal drama tak banyak. Emrajuli. Pasang. Tak? Anak tak kenal Quran, duk main nombor motor, mampukah langgar lari. Tak, saya baca Quran. Pasal lagu Michael Jackson kat kubur. Gitu je. Hanya baru padang dengan muka. Bila mati baru nak baca Quran. Reti benda dah mati dah. Masa hidup baca Quran. Masa ni ada baca Quran. Saya cari jalan. Rumah boleh baca Quran. Tak ada. Drama swasta, cerita keling, drama akan tenih. Habis bang tipu di Yahudi Nasara belaka. Nampak? Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara daripada kamu sekalian, melainkan kamu ikut segala jejak langkah mereka itu. Rumah Yahudi pun pasang TV tengah garik, rumah kita Islam pun pasang TV. Adik-beradik Yahudi. Pakaian habis dah jadi Yahudi belaka dah. Contoh kata anak-anak muda, ustaz tak berani pakai serban. Dia ustaz kena pakai sokot hitam. Tinggi pula, kalau rendah boleh tahan. Dia ustaz macam tak layak pakai kopiah, pakaian Rasulullah. Dan kalau dia tu tak berani dah, tak mau dah pakaian sunnah, dia ustaz kelek kita agama, ambil gaji bulan-bulan ngajar agama, tapi dia tak pakai serban, tak pakai kopiah, kerana takut kepada manusia, pakai sokok hadari, pakai baju butang tok-tok biskut Maggi tu. Apa benda nak jadi? Dah kalau orang muda-muda, pusat jelek. Apa guna tinggal sunnah? Nabi pesan, la tashabbahu bi ghairina. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan kalangan umat aku orang yang meniru-niru akan yang bukan daripada aku. Nabi tak mengaku umat. Kita telah latih juga 7 malam ayam mampu kerap. Nabi kata laisa minna, bukan daripada golongan aku, man tashabbaha bi ghairina. Wala tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kamu ikut fashion jejak langkah Yahudi Nasara. Sama ada kataan dia, cara cakapnya,
pakaian dia. Dah kita anak muda kita habis pakaian Yahudi. Puang ni nampak separuh punggung naik motosikal. Motosikal pula hak skuter tinggi macam anak beruk duduk belakang kaki cokeng. Nah, dah kita ikut belakang lagi gajah. Dah tengok dah baik. Tengok juga punah jahanam. Lepas lagi surah lain bahan surah lain. Ini terus. Nah. Tak tengok sayang. Berat nandang daripada hulu Kuala Paing siapa kepada bandar sama je. Skuter tu kaki cokeng ke naik tinggi pada baru. Lah nak ke ni? Piti boleh ke kapir, aurat dia boleh tengok. Kita bahan basah masuk neraka sama ke dia. Tong dia. Pakaian dia jual juga orang cakap-cakap. Kejar dia belaka buat mari. Kau baju kecek atas pada pusat, keluar nalih pada pusat tu tau. Siapa untung? Ke hari Mekah je gitu. Kapir laknatullah. Ini adalah serangan daripada Yahudi Nasara untuk membinasakan umat Islam sehacu-hacu. Kita tak faham ni. Kita tak berebut baja nak lagi. Jadi sembang lah baja tahu. Habis pun dah janang lah. Dan kita ada masuk lah kubur dah. Hak tu hak tinggal tu. Hak lapis tu. 10 riyal boleh masuklah kereta. Atau bagi esok. Budak-budak puang ini. 10 riyal. Mahal lama dulu mah babu. 30 riyal. Orang bujang tua. Tak. Umur 60, 30 riyal. Ni budak-budak muda umur 14. Tekatan 2, tekatan 1. 10 riyal. Masuklah kereta nak buat kau ni. Ikut nak buat. Dah kali 10. Dah kalau 30. Patah kolek jangan main. Jadi murah anak apa ya? Anak orang Islam. Bang tak masih banyak bang tapi bang saja tak didik. Dia jadi habis. Jadi habuang bapak kafir belaka. Jadi punah ranah berina nak haram tubik pasako-sako. Tak boleh dah. Tak. Bila kita kabur dah ngajom dia kata kau orang. Begitu lah. Dari sebut benda gitu. Dari sebut kau tak erti benda. Dah waktu berita dah sebut dah. Dalam TV ustaz dah sebut dah. Ustaz dah wani sebut. Mu sebut dah lagi 300. Ustaz dah lekok kot tu lah. Baik anak-anak, kita semua. Gitulah. Nak naik motor, topi keledar, kepala hotok. Dia wani sebut benda lagu ni. Benda lagu ni kita kena sebut. Ini generasi kita. Jadi rosak habis keturunan kita lagi. Jadi akidah rosak apa semua. Daripada ni dia ambil. Dah kalau pakaian pusat jelek nak sembahyang lagi mandi junub. Hadap pakai beli roti tu roti batar. Tubik darah tepek berapa. Tubik darah tepek berapa. Reti hukum tak reti. Roti batar ni tak ada puan. Reti hukum tu masa antara suci antara dua haid. Sekurang-kurang haid, selama-lama haid. Beza antara istihadah dengan darah haid. Antara nifah dengan darah talak. Nampak? Berlapis antara nifah dengan haid. Reti hukum. Pakai ubah tu lah beli. Terasa riang semajang hari. Tu tepek berlepuk. Tiang kot tikak. Sama dengan anak Jepun, anak Keling, anak Cina tak pek. Tak reti hukum benda. Siapa kena tanya? Kita lah tadi. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-rayyati. Kamu semua ada anak-anak, kamu pasti akan ditanya daripada anak-anak kamu. Balik awal. Dosa kita tak cakap nak jawab dah. Dah anak-anak. Ya, kita mati tau. Kita kena lagi azab dalam kubur. Sebab apa? Sebab anak kita tinggal solat asar. Mari malaikat bawa satu talang penuh dengan bara api neraka. Nak simbah atas muka mayat di dalam kubur. Maka kata penjaga kubur. Malaikat hak azab dalam kubur dia kata mula benda azab. Aku dah azab dia tak cakap nak sakit dah. Dia kata hak ni bukan dosa dia. Tapi anak dia tadi tinggal solat asar tapam maghrib. Lepas tu garik pula bagi awal. Kalau ada 8 beradik. Tu. Nak menyesal sudah. Beki sudah. Orang tu luka pun. Kita susah dah. Dah dalam dunia. Dia bahan harta kita. Satu pelapang, satu penang. Ni bahan ni, ni bahan tanah sini. Dia tinggal semayang. Kita kena.
Satu waktu setalang bara api neraka simbah atas muka. Kalau berasa tak panas, balik ni teh dulu dengan api setereka. Kalau berasa tak panas, keras kerak. Balik ni teh belakang buka sekali muka lama, buka sejang dah lah. Lepas tu boleh panas merah, selok kain, bubuh boleh 3 minit. Faham? Buh punggung. Kalau rasa boleh tahan, tak apalah. Takut tak ada kulit punggung. Jadi macam kotak yang dah kat tapung-tapung. Baru tahu. Kalau panas dah streka dunia, konong 70 kali ganda. Kul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam bersangat-sangat lagi panas daripada neraka api dunia. Bang dia Zahir anda kak bergelepar. Cari minjal candai patah, di jemur cari kicap, ada kicap-kicap, ada obat gigi. Gelambur habis kulit-kulit ni. Padahal dalam 2 saat. Sen tu tak ada kulit. Dia ni duduk dalam api neraka. Di antaranya seorang laki-laki yang bangkit di padang mahsyar dalam keadaan pahala yang sangat banyak. Dengan sembahyang, dengan haji, dengan puasa, dengan zakat, dengan berdengarnya, dengan selawatnya. Tiba-tiba bila berjalan menuju ke syurga, dipegang kakinya oleh anak dan isteri. Anak dia kata, isteri dia kata, ambil balasan atas laki-laki inilah kerana tidak mengajar kepada kami hukum gini-gini, hukum semayang yang membatalkan semayang, hukum-hukum wudu, hukum haid, hukum nifas, hukum mandi junub, hukum ni, hak halal, hak haram tak khabar, balas atas ni. Kerana dia lah kami jahil, kami masuk neraka, dia kena masuk juga. Sudah hijrah lah. Takbir juga. Dah ingat, dah ngaji balik awal. Betul dah kita sokong perjuangan umat Islam lepas babak. Dah sokong orang zalim. Tak. Tetapi hak lain pun syarak. Tak. Bertelerak tabak di dak uti, langgar patang, lah patang neraka juga. Habis merawat ni masuk neraka. Jumpa dalam neraka, JKK masuk neraka tak? Mu takbir tu kan? Aku takbir saja tak dengar. Baru tahu. Berkata setengah ulama dinamakan dia dengan yang demikian itu kerana terkandungnya akan sekalian ilmu Quran. Belajar kita. Tak pandai tak apa. Tuhan tak tanya, mana mudak jadi ustaz? Tak tanya. Belajar kita. Nabi-Nabi akan ditanya. Umat pun akan ditanya. Nabi-Nabi akan ditanya, siapa ke tak? Siapa tak? Maka Tuhan tak tanya, berapa kalau mu siapa, berapa tak ramai orang ikut mu? Tak. Ramai sikit, tak ada jadi soal. Kita juga. Pandai tak pandai, bak lain. Orang ngajar, kena dengar. Ada rezeki, jadi pandai. Nampak? Tapi kurang-kurang kita tak pandai, tak ingat pun, ada keberkatan. Sebab man salaka tariqan ila talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Barang siapa yang menjalani satu jalan nak pergi dengar ilmu agama, dia pisah cari motor, cari kereta, cari basikal, cari lampu pecek, kerana nak pergi dengar, nak pergi jadi tahu hukum, Tuhan akan beri jalan dia mudah masuk dalam syurga. Tu kita nak. Kita balik ngaji, minta jalan langgar di kereta, mampu keras masuk syurga. Mati fi sabilillah. Man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Barang siapa mati dalam dengar ilmu agama, mati dalam jalan Allah. Kalau kita mati baru boleh ambil, baru balik daripada pergi ambil cok JKK balik awal. Sudah kerja, ngeborang-borang kembur, langgar di lori baju. Dan bermula demikian itu banyak melengkapi ia atas pujian atas Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat kamalnya dan kebesarannya Allah. Inilah yang ada dalam Al-Fatihah. Dia panggil surah Al-Ham. Bapa Al-Ham, Al-Ham mana puji-pujian. Puji siapa? Puji Allah. Walau siapa pun yang kita puji, maka sebenarnya puji itu adalah milik Allah, bukan milik sesiapa. Kerana sesiapa saja selain daripada Allah tidaklah semampu ada kebesaran dan kehebatan seumpama kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Dan atas perintah dengan segala ibadat. Macam-macam ada. Ayat suruh ibadat. Ayat ikhlas pun ada juga. Iyyaka na'budu. Maknanya tak ada saja. Kita kena beribadah kepada Allah.
Tetapi ibadah kita tidak boleh kerana lain. Kerana iyyaka akan dikau saja. Na'budu, kami menghambakan diri. Ibadah maknanya bukan sembahyang, tapi menghambakan diri. Hamba diri ni gini. Bila tuang ni kata buat. Suruh sembahyang. Suruh puasa. Suruh pergi surat. Itu panggil hamba. Dan kalau suruh sembahyang tak mau sembahyang, suruh pergi surat tak pergi surat, ada panggil hamba. Dia panggil tuang. Kalau tak mari surat tu bukan. Pasal hamba ni diikut perintah tuang. Nah, jadi kita rasa kita menghambakan diri kepada Allah tak? Kita tahu kita berasa nak jawab lagu mana. Jawab je lagu ni. Kalau kita ni segala Tuhan suruh buat belaka, kita hamba mokpek Tuhan. Hamba ni mokpek Tuhan. Mokpek Tuhan ni masuk syurga. Mokpek manusia balik awal. Kita hamba siapa? Kalau kita hak Tuhan suruh kerana Allah, hak Tuhan suruh kita buat jadi ringan, hamba Allah. Kalau kita perah keringat pagi petang sana nak cari makan, hamba sikit. Orang lagi surat kita agak lembu, hamba lembu. Gitu lah. Hak mana kita berasa kebesaran? Dia ni sebagai tuan kita. Dan ni ikut manusia lawan Allah. Terang-terang rombok masjid. Buat ikut. Tiung tangan lah pula. Mengadakan macam-macam pesta maksiat. Buat rumah ni pula berjota-jota. Ikut juga. Kita je balas apa? Naik. Naik tu naik ni. Bahan bodoh belaka. Dan ikhlas padanya pada beribadah. Kerana ikhlas ni dia tapis pula di akhirat. Dia ada lembaga sekuat penapis. Penuh dah surah semayang menghadap Allah. Nampak? Kalau kita tengok penuh surah semayang, semua kata Allahu Akbar masa takbir. Tak ada pun kata Idris Akbar, tak ada. Tapi dia akan ditapis juga. Satu lembaga penapis pada hari kiamat. Di antara tapisan yang pertama ikhlas. Kalau mana tak ikhlas, tapan napis ni lekat. Lepas. Dia ada napis yang kedua, iaitu makan haram. Kalau mana makan haram, tapan napis kedua tubik. dapat syurga. Dia molek sampai 7 napis, dia tutup imam patak neraka belakang. Ni kerana makhluk, ni kerana pitih, ni kata nak suruh kata bagus, ni nak suruh kata lebar. Ni kerana macam-macam. Tapi ada orang. Kira zaman apa benda ni Abdullah bin Mubarak, zaman Imam Syafi'i, zaman maknanya ribuan ulama mengajar di sana. 12,000 orang buat haji. Nampak? 2 orang haji mabrur. Zaman ulama sok-sok. Bin Mubarak miti dekat rukun Yamani, nampak 2 malaikat cakap di Kaabah. Malaikat yang pertama kata tahun ni berapa orang buat haji. Malaikat yang kedua kata 12,000 orang. Dah tuan terima berapa orang? 2 orang je tahun ni. Zaman tu zaman orang kitab pagi petang siang malam. Tak ada lagi suruh leleh macam anak beruk le ni. Ada. Orang tudung apa berserbang belaka. Kerja mengaji pagi petang. Perut manusia ni lari dah daripada Allah. Dah zaman ni makan sedara. Kalau laki ada bahan ibu tunggal. Tipu borang apa semua nak buat Islam. Cikgu sekolah gaji 1,000 lebih, bahan juga 300. Makan haram habis. Dan mengaku dengan lemah daripada mendirikan sesuatu pun daripada ibadah. Kita tak gerak. Kita mengaku 17 kali sehari tu. Kalau kita mengaku saja lepas tu 2 dak, jadi bohong lah kita. Mengaku di mana? Wa iyyaka nasta'in. Mana akan dikau kami minta tolong. Kami dah gerak nak buat sendiri, kami minta tolong ya Allah. Tiba-tiba bila salam lawang Allah. Lawang Islam, lawang ulama. Hak kedaruh harap boleh jadi pengerusi masjid. Kaki toto judi boleh jadi AJK masjid. Berat-berat. Hak ngajar ramai buang cak habis. Hak mari ada orang catong untuk guru macam nak mampu. Ni kata macam mana nak kembang syiar Islam. Masjid-masjid terus hidup segang mati tak mau. Comel. Tak amal kan. Sudah pula jadi ramai. Pasal apa? Pasal tidak ada keberkatan daripada pimpinan. Tak ada berkat. Jadi majar, jadi suih lebih. Sampai rumah Allah pun orang lari. Masjid Ladang orang lari, Masjid Putih orang lari. Tak boleh dengar. Orang nak dekat lain, tak boleh dengar.
Jadi tak ada berkat. Rumah Allah tak ada berkat. Nah, ada 2-3 orang mayang ni maaf. La ya'muruna masajidaha illa qalila. Akhir zaman tidak meramaikan masjid melainkan 2-3 orang, kata Nabi. Melainkan dengan pertolongan Allah dan atas merendah diri kepadanya pada petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta, makna kita berdoa kepada Allah. Doanya iaitu al-amru at-talabu minal adna ilal a'la. Nampak? Iaitu permintaan daripada orang yang rendah martabatnya kepada orang yang lebih tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda bila kita berdoa kepada Allah, kita merendah diri kepada Allah. Pasal minta tolong. Doa ni minta kat tolong, tunjuk jalan yang lurus, rendah diri. Lepas tu kalau kita berdoa, Allah Ta'ala tak kabur, tak mustajab lagi, jangan putus asa. Kerana doa kita tu diberi pahala dah. Walaupun Tuhan tak perkenang. Kita minta lama dah berdoa anak sakit ni 10 tahun dah. Tak, bila Tuhan nak perkenang, tak sesungguh Allah Ta'ala dia bijak. Bukan bodoh. Dia atur untuk kita. Sebab kalau dia beri, kita sekali berdoa, dia beri selalu. Kita tak berdoa dah pada Allah. Jadi kalau dia tak beri lagi, kita berdoa. Bila kita berdoa, pahala ibadah. Kau lama, kau banyak pahala. Kau lama, dia suka dengar. Ada kalanya dia nak beri akhirat nanti. Kerana dia nak kita duduk dalam keadaan susah. Akhirat dia kena bayar puas hati dalam surga. Kita nak berdoa malah. Nak tolong berdoa malah. Dan memada segala hal orang-orang yang merambak perjanjian dan atas kenyataannya, kesudahan segala orang yang engkar menyebut akan Al-Qurtubi dalam tafsir. Dan akhir sekali kita sebut pula dalam Al-Fatihah orang yang langgar janji, iaitu puak Yahudi. Ini orang yang langgar janji. Orang Yahudi kuat sekali langgar janji. 17 kali kok sehari kita baca ghairil maghdubi alaihim. Tidak sebut maghdubi alaihim. Kan sebut 17 kali juga. 17 kali kita sebut bahawanya Yahudi ni orang jahat. Orang yang Tuhan murka. Wala dhalin. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita buka kitab tafsir yang besar-besar, semua kata ad-dhalin humun nasara, orang Kristian, orang Nasara. Kerana 2 jenis kapal yang besar ni lah yang menjadi nombor 1 musuh umat Islam. Orang lain tu ayah masa Daniel belakang. Tiba-tiba kita di luar semayang ikut Yahudi Nasara. Orang Yahudi apa tak pakai libat, kita tak pakai libat. Orang Kristian pusat jelek, kita pusat jelek. Dalam semayang 17 kali tak mau ikut Yahudi Nasara. Luar semayang ikut. Menang mana? Menang hak luar lah. Semayang 5 minit. Luar berapa jam ikut ke dia. Timbang hak mana berat. Ni kata punuh. Hak kaya-kaya, dia rasa dengan agama payah senang. Hak tu dia main buah. Dia cocok fikiran kita. Dengan agama tak senang. Nampak? Akhirnya berasa takabur. Tengok dia ikut tok guru ustaz dia boleh. Ikut kami tengok. Boleh tu, boleh ni, boleh projek, boleh tu, boleh macam-macam boleh. Dia berasa dia kaya. Islam ni miskin. Ini Yahudi dah. Nampak? Ini Yahudi dah. Kufur dah. Dia berasa dengan ikut dia, puak-puak dia jadi senang. Ikut orang surah jadi boleh apa? Dia sama macam orang-orang Yahudi. Yang berasa dia kaya, Tuhan tu miskin. Nampak? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah tak ada piti, Islam tak ada piti, wa nahnu aghniya, ikut kami boleh piti. Cakap tak legal ni? Boleh apa? Ikut Islam apa? Tak cari makan. Ni laqad kafaral ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah Ta'ala tak ada piti, Allah Ta'ala miskin. Mana ikut agama jarak cetong. Wa nahnu aghniya, kami kaya, kami boleh beri kedai, beri ni, ikut kami. Ini orang yang telah jadi kafir. Na'udzubillah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.